Kesilapan memilih Dr. Mahathir Mohamad sebagai pemimpin nomor 2 UMNO mengubah halat 7 negara, kata pemimpin DAP itu. Serangan terbaru Dr. Mahathir Mohamad mendorong Lim Kit Siang mengenang kembali pengakuan bekas Presiden UMNO dan Perdana Menteri Hu Sin On mengenai kesilapan terbesarnya dalam hidup. Kesilapan penilaian ini yang mengubah halat 7 negara menurut veteran DAP itu telah meletakkan Dr. Mahathir di landasan kekuasaan. Perdana Menteri Malaysia yang ketiga Tun Hu Sin On memberitahu saya selepas persaraannya pada tahun 80-an yang kesilapan terbesar dalam hidupnya adalah menjadikan Mahathir sebagai timbalan Presiden UMNO pada tahun 1976 yang telah membolehkan Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad, katanya. Lim berkata ini membolehkan Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali dari 1981, 2003 dan 2018 hingga 2022. Namun perlu diingatkan Mahathir menjadi Perdana Menteri kali kedua kerana sokongan PH. Sementara itu, Lim berkata, Husin pada ketika itu silap memilih Mahathir berbanding Ghaffar Baba, Tengku Razaleigh dan Ghazali Safi selepas tempoh ketidaktentuan selama 6 minggu. Lim membangkitkan hal ini apabila Mahathir mendakwa mempromosikan Malaysia yang majmuk, melanggar perlembagaan persekutuan dan memomokkan DAP sebagai ancaman terhadap negara Melayu dan Islam. Lim juga mengulas dakwaan bekas Perdana Menteri itu bahawa DAP dengan 40 ahli parlimen mempunyai pengaruh kuat ke atas Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Malaysia sebuah negara sekular. Mahathir amat salah sama sekali. Adakah DAP yang ada 42 orang ahli parlimen selepas pilihan raya umum 2018, angka yang lebih besar berbanding dengan sekarang, menggugut Mahathir selama 22 bulan dia menguasai kerajaan Pakatan Harapan untuk menggantikan Islam sebagai agama rasmi negara. Semasa Mahathir bercakap di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada bulan September 2018 dan berjanji untuk meratifikasikan perjanjian antarabangsa, termasuklah Konvensyen Antarabangsa untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi perkauman (ICED), DAP tidak tahu menahu apa-apa mengenai cadangan ini walaupun DAP kemudian dijadikan sasaran untuk dipersalahkan dan dituduh sebagai kononnya anti-Melayu, anti-Islam dan anti-Raja, tambahnya pada satu kenyataan. Lim juga mengkritik Mahathir kerana seolah-olah jahil mengenai perlembagaan walaupun menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad. Perkara 3-1 menyatakan Islam ialah agama bagi persekutuan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Tidak ada apa-apa peruntukan untuk apa-apa agama rasmi dalam perlembagaan Malaysia. Tetapi persefahaman dan toleransi golongan bukan Islam di Malaysia terhadap Islam di Malaysia adalah dalam bentuk di mana semua rakyat Malaysia sama ada Buddha, Hindu, Kristian, Sikh atau Tao tidak mempunyai bantahan untuk Islam menjadi agama rasmi di Malaysia. Perkara yang sama juga terpakai kepada DAP, katanya lagi. Lim berkata dia gagal memahami bagaimana Mahathir boleh membuat kesimpulan bahawa mempromosikan Malaysia sebagai negara berbelang kaum itu bertentangan dengan perlembagaan. Adakah Mahathir mengatakan yang wawasan 2020 dan 9 cabaran strategiknya juga bertentangan dengan perlembagaan? 3 Perdana Menteri terawal negara, Tunku Abdul Rahman, Razak Husin dan Hu Sin On berpegang dengan idea negara majmuk. Boleh lihat kepada perkara 43-2 perlembagaan yang tidak meletakkan identiti kaum untuk siapa yang boleh menjadi Perdana Menteri, sebaliknya mengatakan Perdana Menteri perlulah mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli parlimen yang diundi rakyat, jelasnya. Lim berkata walaupun tiada permusuhan antara kaum dan agama di Malaysia, ada pihak yang mahu mewujudkan perpecahan dengan pembohongan, kepalsuan, berita palsu dan ucapan kebencian dalam 6 pilihan raya negeri yang akan datang. Menjadi satu tragedi apabila dalam kalangan pihak ini ada seorang individu yang pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad yang telah mencipta rekod dunia dengan kehilangan deposit pilihan rayanya, tambahnya. Pada PRU 15 lalu, Mahathir mengalami kekalahan teruk di Langkawi dan kursi parlimen itu dirampas oleh pemimpin bersatu PN Muhammad Suhaimi Abdullah yang mendapat 13.518 undi.